لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعدنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang Allah izinkan kepada kita pagi ini dan juga kenikmatan kesihatan tubuh badan sehingga kita dapat hadir dan duduk di dalam majlis ilmu di atas talian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Setiap pintu ilmu yang Allah bukakan kepada kita bererti Allah inginkan membuka pintu-pintu kebaikan kepada kita. Seringkali saya sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai satu motivasi kepada kita untuk sentiasa melazimi majlis ilmu dan sentiasa berdoa kepada Allah supaya diberikan rasa gembira dan juga rasa ketenangan dan juga rasa kelazatan untuk sentiasa duduk dan hadir ke majlis-majlis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Taala inginkan kepada seseorang hamba-Nya untuk diberikan khaira, iaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, tandanya yufaqihu fid din. Kata Nabi, Allah Taala akan memberikan kefakihan dan juga kefahaman agama kepada hamba tersebut. Jadi salah satu cara Allah Taala nak memberikan kefahaman agama kepada kita, tak lain dan tak bukan Allah Taala mesti akan lorongkan kita ke majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang mengikuti, yang menonton secara live majlis ini terus bersama dengan kami sampailah ke akhir waktu nanti. Mudah-mudahan ada manfaat yang tuan-tuan boleh ambil dan tuan-tuan boleh sampaikan kepada kenalan-kenalan, sahabat-sahabat. Dan saya mohon jasa baik tuan-tuan untuk sama-sama panjangkan live ini dengan cara tuan-tuan komen dan juga tuan-tuan share di Facebook masing-masing, insya-Allah. Jadi ala kulli hal, terima kasih atas tontonan dan juga kerjasama dan penglibatan tuan-tuan perempuan bersama dengan kami. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita akan sambung lagi untuk majlis yang ketiga untuk tafsir surah Al-Mulk. Surah yang sering kali kita baca, yang mana sering kali juga kita amalkan pada setiap malam. Seperti mana saya sebutkan pada tuan-tuan, dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, hadis-hadis dhaif yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur akan membaca dua surah, iaitu surah Tanzil dan juga surah Tabaraka, merujuk kepada surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk. Dan keistimewaan surah Al-Mulk sebab pada surah ini Allah berbicara berkaitan tentang kerajaannya, pentadbirannya, kekuasaannya, yang mana Allah Ta'ala telah menyenaraikan dalam surah ini ada 15 bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sesiapa yang membaca, mentadabur, menghayati sungguh-sungguh surah Al-Mulk ini, 30 ayat ini, tuan-tuan pasti akan merasakan kewujudan dan kebesaran Allah. Pasti kita akan takut untuk menghadapi keremukaan Allah Taala kepada kita. Sebab kerajaan Allah adalah berada di dunia dan juga berada di akhirat. Baik, sekejap tuan
Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita perhatikan pada ayat yang ketiga. Okey, perhatikan pada ayat yang ketiga. Masya-Allah. Ya, perhatikan pada ayat yang ketiga, sedikit ulang kaji. Tuan-tuan perhatikan, setelah ayat yang pertama, Allah Ta'ala memuji kerajaannya, yang mana kerajaannya telah memiliki tabarak, bukan sekadar dipuji, bukan sekadar Allah Ta'ala menyebutkan kerajaannya lebih istimewa daripada kerajaan-kerajaan yang lain, bahkan Allah menyebutkan tabarakalladzi biyadihil mulk. Kerajaan Allah ini memiliki dan dipenuhi dengan segala macam kebaikan demi kebaikan. Sebab dia datang daripada kalimah barakah. Barakah ni, berkat ni adalah kalimah kita sebut sebagai ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Okey, ada kerajaan yang menghancurkan satu negara, ada kerajaan merosakkan, menzalimkan, memiskinkan negara rakyatnya, tetapi Allah kata kerajaan yang aku miliki adalah tabarak, segala keberkatan datang daripadanya. Maknanya dipenuhi dengan kebaikan demi kebaikan. Jadi bukti pertama pada ayat kedua, Allah bicara tentang kekuasaannya, iaitu dia mampu menghidupkan dan mematikan semua makhluknya. Yang ketiga, ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang kekuasaannya, iaitu allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang menciptakan langit ini, yang mana langit ini ada 7 lapisan langit. Saya sebutkan tuan-tuan pada kuliah-kuliah kita yang lalu, sengaja Allah highlight kalimah sab'a samawat, iaitu 7 langit tibaqa, yang berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Sebab surah ini berbicara tentang kekuasaan dan juga kerajaan Allah Ta'ala. Jadi kalimah 7 tu untuk menunjukkan langit bumi yang kita sedang menonton ni, yang tuan-tuan sendiri sedang melihat sekarang ini, itu adalah langit yang pertama yang berada paling di tingkatan yang paling bawah sekali. Kita tak tahu langit yang kedua seluas mana, sehebat mana. Langit ketiga, langit keempat, kelima, enam dan juga 7. Okey, sebab Allah Ta'ala highlight kalimah sab'a, 7 langit. 7 petala langit yang bertingkat-tingkat. Sebab langit pertama pun kita tengok sangat menakjubkan, apatah lagi langit yang kedua dan juga langit yang berikutnya. Okey. Kemudian saya dah sentuh tuan-tuan, yang ini sekadar seimbal lalu untuk ulang kaji sahaja. Kemudian Allah kata ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah Ta'ala kata, kamu sekali-kali tidak akan melihat pada Tuhan Ar-Rahman, penciptaan Tuhan Ar-Rahman itu min tafawut, sesuatu yang tidak seimbang, sesuatu yang saling bertentangan. Okey. Di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala memberi satu cabaran kepada kita. Kalau Allah tak berkuasa, cubalah tengok pada kejadian langit. Tapi kalimah khalqir rahman, maknanya penciptaan Allah Ta'ala ni bukan sekadar di langit, tapi juga merujuk kepada seluruh penciptaan Allah. Langit, daratan, lautan, gunung ganang, mana-mana tempat tuan-tuan carilah. Allah cabar, ada tak kewujudan tafawut, penciptaan yang tidak seimbang, yang saling bertentangan, yang ada kelemahan, yang boleh diperbaiki. Cuba cari. Pasti kita tak akan menjumpainya. Ayat ini Allah rujuk kepada langit. Cuba tengok pada langit. Ada tak kelemahan-kelemahan? Ada tak kerosakan-kerosakan? Ada tak sesuatu yang boleh dipenambahbaikan? Kalau kita kan ada sesuatu yang kita rasa tak boleh macam ni, lagi baik macam cadangan kita, ada ke? Pasti tidak akan menemuinya. Bahkan di sini cabaran dia, kalimah khalqir rahman bukan sekadar merujuk pada langit, tapi Allah juga cabar pada kita, tengok pada seluruh kejadian makhluknya. Bukan tengok di langit, kamu tengok di angkasa, kamu tengok dalam lautan, kamu tengok di hutan belantara, tengok di daratan, tengok di gunung ganang. Carilah mana-mana kelemahan dan kekurangan pada penciptaan Allah Ta'ala. Pasti tidak jumpa. Sebab itu Allah kata ma tara fi khalqir rahman, sekali-kali kamu tak akan bertemu, melihat kekurangan, ketidakseimbangan pada penciptaan Allah.
Dan lebih istimewa tuan-tuan, Allah sengaja guna kalimah Ar-Rahman. Allah tak guna kalimah ma tara fi khalqillah, pada ciptaan Allah, tapi Allah sebut namanya Khalqir Rahman, penciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Allah Ta'ala kata fi khalqil qahhar, tak kata, iaitu penciptaan Tuhan yang Maha keras, Al-Qahhar, yang Maha memaksa, ataupun khalqil aziz, Tuhan yang Maha perkasa. Tak, sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita penciptaan Allah Ta'ala ni memang membuktikan Allah itu Tuhan yang Ar-Rahman, yang sangat pemurah. Misal, tuan-tuan tengok, kalau Allah kata, kamu tengok penciptaan kami yang berada di langit, ada tak kekurangan? Dan Allah kata, aku Tuhan Khalqir Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Pada langit sahaja tuan-tuan, kita boleh keluarkan macam-macam bukti pemurahnya Allah kepada hamba-Nya. Air hujan yang Allah turunkan daripada langit, apa yang kita dapat manfaat di muka bumi ni? Adanya tempat kita membasuh, adanya menjadi kehidupan kepada haiwan, iaitu ikan-ikan di dalam lautan, di sungai, kemudian jadi minuman kepada manusia dan juga haiwan, menjadi sumber air kepada tumbuh-tumbuhan, semua menjadi nikmat. Itu namanya Ar-Rahman. Memang bukti Allah tersangat pemurah. Di langit juga tuan-tuan, kita akan menyaksikan pemurahnya Allah, adanya cahaya matahari yang menjadi kehidupan kepada kehidupan di dunia ni, di bumi ini. Tumbuhannya ada fotosintesis, manusianya siangnya dapat dia bekerja, begitu juga dengan haiwannya. Semua menjadi saksi Allah itu Ar-Rahman. Okey, di sini Allah Taala highlight kalimah Ar-Rahman. Tuan-tuan cari, ada tak sesuatu yang Allah turunkan dari langit menjadi azab pada kita? Ada ke tidak? Yang berlaku banjir, yang berlaku sekian-sekian tu bukanlah kita boleh kata memang atas kehendak dan keizinan Allah, namun dia bukan berlaku di luar ilmu Allah. Maksudnya macam ni, air hujan yang turun, kita kata sebab hujan yang berterusan ni lah jadi banjir dekat sini ni. Sebenarnya tidak. Hujan yang Allah turunkan, setiap titisan itu mengikut kadar ilmu Allah. Mesti mengikut kadar ilmu Allah. Allah tahu apa yang tak cukup, apa yang cukup. Kawasan ni tandus, dia memerlukan air yang seperti ini, sebanyak ini. Allah Ta'ala turunkan. Yang menjadi banjir, yang menjadi banjir kilat dan sebagainya adalah kerana kerosakan yang kita lakukan. Kita tebang balaknya, kita tak jaga peparitannya, ada lubang tersumbatnya, ada tanah runtuh dan sebagainya. Okay? Tak menafikan sifat Ar-Rahman. Sebab itu Allah kata zaharal fasadu fil bahri wal bahr, iaitu berlakulah kerosakan di atas muka bumi ni, di daratan, di lautan, adalah berlaku daripada tangan-tangan manusia. Okey? Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala bukan kata kamu perhatikan 7 petala langit ni untuk tanda kebesaran Allah. Bahkan kamu juga tengok pada penciptaan Allah di langit dan seluruh yang berada di alam ini, ada tak tafawut, ada tak sesuatu yang tidak seimbang, yang berpecah belah, yang berlaku kerosakan. Dan Allah Ta'ala sebut di hujung ayat ketiga itu, farji'il basara hal tara min futur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihatlah berulang-ulang, farji'il basar. Maknanya bukan sekali lihat tuan-tuan. Sebab kalau kita sekali lihat, kita akan rasa apa? Sekali lihat kita akan rasa macam benda tu seimbas. Mungkin berlaku kecacatan, mungkin tidak, kita tak perasan. Tetapi Allah cabar kita, farji'il basar, tengok berulang-ulang kali. Bukan sekali kalimah farji'il tu bukan kali kedua, ulangan kali kedua, kali ketiga, tapi berulang-ulang. Tengoklah sepanjang hayat tuan-tuan, saya usia dah 30-an lebih dah. Sepanjang saya lahir sampailah saya dewasa, melihat alam ni berulang-ulang setiap hari, saban tahun, tak pernah nampak lagi satu kebocoran yang berada di langit. Tidak ada nampak pun satu kerosakan daripada kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan. Tidak ada. Tidak ada satu kelemahan. Apatah lagi tuan-tuan yang mungkin 60-an, 70-an, yang mungkin 20-an, 30-an. Perhatikanlah apa yang berada pada sekeliling kita. Tidak ada satu kelemahan dan kekurangan sedikit pun. Saya pernah sebut pada tuan-tuan yang kita baca dalam surah Juz'u Amma dahulu, Allah Ta'ala menyebutkan Allah Ta'ala memudahkan bayi yang berada di dalam kandungan
saya baca dalam tafsiran moden, misalnya seorang bayi yang duduk dalam kandungan ibunya, bila dia lahir sahaja, apa yang berlaku iaitu tuan-tuan akan nampak bayi yang keluar daripada rahim ibu ni, dia dalam keadaan diselaput dengan macam berlemak, sesuatu yang berlemak. Kalau ikut ilmu perubatan moden, dia panggil macam lotion. Okey, ada lotion yang selaput baby ni. Sebab apa? Baby duduk dalam rahim ibu, dia duduk dalam keadaan air ketuban dia, dalam keadaan berair. Jadi kalau 9 bulan duduk dalam keadaan berair, boleh menjadi kedut-kedut pada kulit-kulit tangan dia. Okey, boleh jadi kedut-kedut pada kulit tangannya, boleh jadi rosak pada tubuh dia. Tapi selaput itu yang memberi keselamatan dan keselesaan pada bayi yang berada dalam kandungan ibu dia. Benda ni manusia rancang ke? Benda ni manusia tahu ke? Manusia yang uruskan ke? Tidak. Tidak. Semuanya luar daripada pengetahuan kita. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai perkara tu pun kita tak pernah ambil peduli pun. Allah Taala lakukan dan kita panggil ia sebagai semula jadi. Tapi hakikatnya tidak. Ia semua atas kehendak dan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita nampak benda tu sempurna, kita tak rasa itu hebat, kita rasa itu semula jadi. Tapi bila berlaku sesuatu yang cacat celah, kita baru rasa kenapa jadi macam ni. Ya, ini biasalah tuan-tuan, sebab perkara seperti itu kita lihat benda yang normal. Bila berlaku yang tak normal, kita rasa tak sepatutnya berlaku seperti itu. Yang inilah yang sering kali ditanyakan. Kalau Allah menciptakan dunia dalam keadaan sempurna, kenapa ada orang yang kurang upaya, orang yang kelainan upaya dalam kalangan kita? Adakah itu menunjukkan ketidaksempurnaan ciptaan Allah? Tidak. Tetapi di situlah Allah membuktikan kekuasaannya boleh berubah, mengubah mengikut kehendak-kehendak dia. Di situ membuktikan kebesaran dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang Allah Taala ambil, yang Allah Taala kurangkan dari sudut mata kita, pasti Allah akan lebihkan sesuatu daripadanya. Okey, misal Allah Taala tarik mata dia, penglihatan dia, Allah berikan nikmat yang lain yang kita tidak tahu. Allah Taala tarik kekurangan kakinya, kekuatan tangannya, pasti Allah gantikan dengan sesuatu yang lain yang lebih baik untuk dirinya. Yang ini kita boleh lihat sebagai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sentiasa menjangkakan seorang manusia mesti ada tangan, mesti ada kaki, mesti ada muka dan sebagainya, komplit. Kalau tak sempurna, dia adalah kelainan upaya. Tapi tidak bagi Allah Ta'ala. Okay? Allah Ta'ala boleh mengubah mengikut kehendaknya. Sebab dia adalah Tuhan yang Al-Musawwir, yang boleh mengubah rupa paras dan sebagainya. Okay. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Allah kata apa? Farji'il basara hal tara min futur. Kamu tengok berulang-ulang kali, bukan sekadar tengok berulang-ulang kali, bahkan kamu kaji lagi detail. Hal tara min futur. Allah Ta'ala kata, adakah kamu akan dapat melihat futur, pecahnya, bocornya, retaknya langit ataupun kerosakan-kerosakan pada alam ini? Carilah, adakah? Pasti kita tidak akan menjumpainya. Tuan-tuan bayangkan, kita beli kereta. Ni kereta yang paling manusia cipta hebat. Kereta apa yang paling mahal sekarang ni? Tesla konon Tesla kan. Orang kata ni kereta paling kukuh lah, paling hebat lah, paling itu macam-macam. Tesla kan. Tuan-tuan tengok kereta ni. Boleh ke orang yang keluarkan kereta ni, dia maintain kereta tu seperti kejadian awal dia? Dia dicipta, dia keluar hari pertama daripada kilang, dia boleh maintain sampai 10 tahun, 11 tahun seperti hari pertama dia keluar daripada kilang. Mustahil dia boleh keluar. Boleh maintain seperti itu. Banyak kerosakan, kelemahan dan sebagainya. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Alam ni kita tak tahu dah berapa ribu tahun dah. Tapi dia kekal kukuh. Sama seperti awal-awal penciptaan bumi dan juga langit ini. Seperti pada awal kejadian dia dahulu. Yang ini kebesaran Allah Ta'ala. Kereta kita canggih mana pun tuan-tuan, kalau dia tayar pancit, contohlah tuan-tuan pakai MERS, tayar tu pancit sekadar naik signal je, kan, bagi tahu tayar belah kanan depan pancit. Adakah dia boleh pump sendiri angin? Tak boleh. Tapi Allah Ta'ala punya kejadian, berlaku satu luka pada tubuh manusia, adakah manusia yang kena tampal kulit dia? Tak perlu. Allah Ta'ala datangkan kulit yang baru, gantian kulit yang baru. Di situ kita boleh nampak kekuasaan Allah Ta'ala.
Tayar kita pancit, adakah dia masuk angin balik sendiri? Tak. Tuan-tuan kaya mana pun, hebat mana pun kereta, turun pergi pump juga dekat stesen minyak. Itu kelemahan manusia, dia tak akan berlaku secara automatik. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyebutkan ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ambil masa sekejap, 5 minit. Minta maaf sekejap. Okey, baik. Okey, perhatikan ayat yang keempat. Kata Allah Ta'ala, ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Kata Allah Ta'ala, kemudian pandanglah sekali lagi. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ, Allah Ta'ala cabar lagi. Tadi Allah kata farji'il basar pada ayat ketiga, tengok berulang-ulang. Ayat yang keempat Allah cabar lagi sekali, tengok lagi sekali, berulang-ulang, karratain, iaitu dengan 2 kali pandangan. Ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir, pasti kamu tidak akan menemukan sesuatu kecacatan dan penglihatan itu pun di dalam keadaan yang payah. Artinya apa? Di sini Allah Ta'ala menyebutkan kalimah khasi'ah wa huwa hasir. Kalimah khasi'ah merujuk kepada pada penglihatan kita, kejadian makhluk Allah, tidak kira di langit, di darat, di lautan dan di mana-mana, pasti tidak ada kecacatan. Bahkan manusia yang mengkaji sekalipun, segala yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini pun tidak akan menemukan apa-apa kelemahan dan kekurangan pada penciptaan Allah, melainkan kita akan melihat setiap yang Allah ciptakan itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Percayalah tuan-tuan, mana-mana kajian dari sudut sains ke, dari sudut teknologi dan sebagainya, setiap yang kita lihat pada sesuatu kejadian Allah, kita akan mesti menemui ilmu yang baru, dan ilmu itu adalah ilmu yang menakjubkan. Yang ini Allah Ta'ala cabar kepada kita. Bahkan Allah kata, kalau kamu cuba cari wahuwa hasir, kamu akan dalam keadaan yang lelah, penat, sebab kamu pasti tidak akan menemui kelemahan dan juga kekurangan. Itu kalimah hasir. Okey, kalimah hasir tu maknanya kalau orang cari lemah seseorang, cari apa kita kata, kelemahan, kekurangan seseorang, dia pasti tak akan temui. Bahkan dia rasa penat sangat, kenapa tak jumpa-jumpa. Yang ini Allah Ta'ala bayangkan kepada kita pada ayat yang keempat. Okey, pada ayat yang kelima, kalau tuan-tuan dapat bayangkan ayat ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, ini 3 ayat yang Allah berbicara berkaitan tentang langit. Okey, saya nak explain nanti pada ayat kelima ni, nak detailkan sedikit dengan tuan-tuan. Okey, tengok ayat yang kelima. Allah Ta'ala menyebutkan, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Kata Allah Ta'ala, tadi Allah kata langit ni ada 7 lapisan. Lapisan yang paling bawah, lapisan langit bumi, langit dunia. Ini pun dah sangat istimewa dah sangat canggih dah, dan sangat kompleks dah. Apatah lagi langit kedua sampai ke-7, itu lebih lagi luar daripada pemikiran kita, luar daripada jangkaan kita. Kemudian Allah cabar kita, tengok pada setiap kejadian aku, khususnya langit dan yang lain-lain, kamu tak akan jumpa kecacatan dan kekurangan. Bahkan kamu cari kelemahan dia, kamu yang akan jadi lelah, kamu yang akan jadi letih. Sebab penciptaan aku sangat sempurna dan sangat menakjubkan. Yang ini kita boleh buktikan tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah mana-mana kajian, merentas benua, merentas agama,
Ada tak manusia yang dia kaji satu penciptaan Allah, dia kata apa, sepatutnya tak macam ni. Kalau yang macam ni lagi baik. Contohlah tuan-tuan, pernah tak kita fikir kenapa hidung kita macam ni? Kan elok kalau hidung ni duduk dekat atas, contohlah. Kita tak boleh bayang macam tu. Kita rasa tempat yang dia letak ni just nice. Telinga di sini sangat sempurna. Tak pernah orang kata, telinga lagi baik kalau dia satu. Tak pun dia telinga ada 4, kiri, kanan, depan, belakang, dia boleh dengar. Tak. Semuanya dalam keadaan yang sangat sempurna. Tuan-tuan bayangkan kalau hidung ni terbalik. Ni hidung kita ni menghala ke bawah kan? Kenapa hidung kita tak menghala ke atas? Kalau kita bayangkan, lagi hebat kalau menghala ke atas. Tak boleh juga tuan-tuan, sebab kalau hujan, air itu terus masuk ke dalam hidung. Jadi kalau di sini, lubangnya di bawah, kalau air turun daripada atas, maka tak masuk dalam hidung. Tangannya, kakinya dalam keadaan yang sangat sempurna. Tak ada orang boleh beri idea, bukan nak argue, nak bagi cadangan untuk penambahbaikan pun tidak mampu. Sebab dia sangat sempurna. Yang itu yang saya nak highlightkan pada tuan-tuan. Baik, ayat yang kelima, Allah tetap bercerita tentang langit, yang mana Allah Ta'ala tekankan, walaqad zayyannas samaa'a dunya. Sekarang ni Allah bawa kita. Nak tengok kekuasaan aku lagi istimewa, tengok pada langit yang paling rendah. Yang mana langit ini kita sendiri boleh lihat pada waktu sekarang. Okey, Allah kata apa? Zayyannas samaa'a dunya. Kami telah menghiaskan langit-langit dunia, langit yang paling rendah ni, bimasabih. Kalimah masabih ni diterjemahkan sebagai apa? Kalimah masabih, Puan Syimah diterjemah sebagai apa? Masabih, dia disebut apa? Okey, menghias langit itu zayyannas sama' dengan jadikan, okey, kebiasaan terjemahan dia akan sebut masabih ni dengan bintang-bintang. Tapi terjemahan yang tepat, masabih ni adalah pelita-pelita ataupun lampu-lampu. Dan itu fungsi bintang yang Allah jadikan di atas langit. Sebab itu Allah mulakan dengan kalimah zayyannas sama'. Kami telah menghiasi langit ni dengan pelita-pelita, dengan lampu-lampu yang gemerlapan pada waktu malam. Dan hari ini orang terjemahkan direct terus kepada bintang-bintang. Tapi kalau tuan-tuan tengok pada maksud asal dia, pelita-pelita, keadaan yang sangat gelap, tetapi datangnya cahaya yang menerangkan waktu malam itu satu nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Kita dulu mungkinlah tuan-tuan duduk di kawasan-kawasan kampung dahulu kan, 70-an, 80-an, 60-an, zaman-zaman Malaysia dahulu. Macam mana kita tidak ada bekalan elektrik yang cukup. Waktu malam adanya pelita-pelita itu satu nikmat. Dan Allah kata, aku telah jadikan hiasan di langit itu dengan masabih, dengan pelita-pelita. Jadi kita akan nampak itu sebagai satu nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Dan hiasan tu bukan sedikit tapi banyak. Okey, nanti kita akan tengok kenapa Allah Ta'ala highlightkan kalimah-kalimah ni. Apakah langit yang paling bawah dekat langit bumi tadi sama dengan langit planet-planet yang lain? Sama. Sebab Allah Ta'ala letakkan garisan had dia. Aku hiaskan langit dunia ni dengan masabih. Selagi mana bintang ada, selagi itu dipanggil langit dunia. Lepas daripada tu baru masuk lapisan langit yang kedua. Kita tak boleh bayangkan. Itu kita dah sentuh surah At-Tariq kan. Kita tengok bintang pulsar, bintang yang paling jauh, paling tinggi daripada bumi, jauh daripada bumi. Itu pun masih lagi duduk di langit bumi. Sebab Allah Ta'ala sebut kalimah ni, walaqad zayyannas samaa'a dunya bimasabih. Allah highlight as-sama' ad-dunya. As-sama' langit, ad-dunya tu dunia. Langit dunia tu dengan bintang-bintang, dengan pelita-pelita waktu malam ni. Itu merujuk pada bintang-bintang. Apa istimewa kan Allah Ta'ala letakkan tu. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh bayangkan. Seperti mana saya sebut pada tuan-tuan, langit pertama, langit ni sifat dia yang yang rendah mesti kecil dan mesti kecil lah berbanding yang lebih tinggi. Sebab dia akan bersifat macam ni kan, membuka. Kalau yang bawah besar ni, yang atas
dia akan lagi besar, lagi besar, lagi besar. Kalaulah langit dunia ni pun dah seluas ini, langit kedua sampai langit ketujuh lebih luas lagi. Wallahu alam, kita pun tak boleh nak bayangkan. Okey, kemudian Allah Taala sebut wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kata Allah Taala, dan bintang itu juga kami jadikan sebagai alat rejaman kepada syaitan. Wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Dan kami telah sediakan bagi syaitan-syaitan ini adalah azabas sa'ir, siksa azab neraka yang menyala-nyala. Di sini tuan-tuan, Allah Taala sebutkan fungsi bintang sebagai kekuasaan daripada Allah Taala. Okey. Kalau kita perhatikan daripada ayat-ayat dalam Al-Quran, ada 3 fungsi bintang yang saya rasa semua orang maklum. Pertama, sebagai hiasan. Siapa yang tengok bintang ni mesti akan dapat perhatikan keindahan dan kecantikan dia. Okey. Bahkan kalau tuan-tuan tengok di luar negara, dia buat hotel yang tak berbumbung. Kan? Sebab apa? Sebab waktu malam tu dia kata open space, boleh tengok langit terus. Satu kenikmatan. Kedua, sebagai alat rejaman syaitan. Yang ni kita akan highlight lagi Sebab poin yang kedua ni signifikan dengan ayat yang ke-6, 7, 8, 9, 10. Okey. Ni poin yang kedua ni, dia akan berkait dengan ayat ke-6, 7, 8, 9, 10. Okey. Yang ketiga ni Allah Taala tak sebut. Tapi ayat ketiga ni adalah sebagai disebutkan dalam ayat-ayat surah yang lain, iaitu sebagai panduan arah kepada manusia. Okey. Ini yang pertama. Okey, bintang fungsi dia Allah Taala sebut sebagai zayyannas sama, sebagai hiasan. Kemudian yang kedua, rujuman lisyayatin, alat rejaman. Yang ketiga adalah sebagai panduan arah, macam Waze. Okey, pelayar-pelayar di lautan, mereka yang dulu musafir di tengah-tengah padang pasir, dia akan tengok arah daripada bintang-bintang di langit. Okey, ni 3 perkara. Cuma yang Allah highlightkan di sini ayat panduan pertama, fungsi pertama dengan fungsi yang kedua. Ketiga tak sebut Yang ketiga ni tengok pada surah yang lain. Fungsi yang kedua ni ada kaitan dengan ayat ke-6, 7, 8, 9, 10. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita detailkan ayat yang kelima. Tuan-tuan perhatikan kalimah rujuman lisyayatin. Saya tanya pada tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan boleh komen ataupun sesiapalah yang boleh ni, adakah bintang yang Allah ciptakan itu hanya sebagai alat pelempar kepada syaitan? Adakah sekadar untuk lempar saja, ataupun dalam bahasa mudahnya, apa sebab Allah Ta'ala melempar bintang-bintang ni kepada syaitan? Allah ciptakan syaitan, Allah lempar dia. Baik Allah tak payah ciptakan syaitan. Maksud saya faham? Faham? Baik Allah tak payah ciptakan, sebab Allah ciptakan bintang, Allah ciptakan syaitan. Kemudian fungsi dia untuk lemparkan saja. Macam sesuatu yang kita panggil macam sia-sia. Mesti ada sebab yang syaitan ni Allah lemparkan. Sebab kalau tengok dalam hadis-hadis Nabi, ada juga syaitan yang tak dilempar. Dia hanya duduk tapi tak dilempar. Tapi kenapa Allah kata pada ayat ini ada syaitan ni yang dilempar dengan bintang-bintang? Syaitan yang pergi ke langit untuk mendengar berita di langit. Betul. Okey, jawapannya syaitan yang dilempar dengan bintang ni adalah syaitan yang mencuri khabar, berita daripada langit. Okey. Okey, dalilnya tuan-tuan boleh semak surah Al-Jin. Tengok surah Al-Jin, surah yang ke-72, tengok ayat yang ke-8. Okey, kita hold dekat Al-Mulk, tuan-tuan tengok Yang ni saya nak detail-detailkan sikit dengan tuan-tuan supaya kita nampak betapa Allah Taala ciptakan. Sebab
kalimah rujuman li syayatin, dia akan bersambung dengan ayat ke-6 ke-7 nanti. Jadi kita akan tengok. Okey, tuan-tuan buka Quran selak, tengok surah Al-Jin, surah yang ke-72, perhatikan pada ayat yang ke-8. Okey, kalau tuan-tuan dah sampai surah Al-Jin, surah yang ke-72 ayat ke-8, Allah kata apa? Wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Kata Allah Ta'ala, dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya dan dengan rejaman-rejaman api yang menyala. Ayat ni tuan-tuan adalah ucapan daripada syaitan. Syaitan dan iblis ni dia datang daripada keturunan jin. Okay, dia datang daripada keturunan jin. Sebab itu Allah Ta'ala rakamkan dialog jin dalam surah Jin. Jin ni kata apa? Tuan-tuan perhatikan ayat ke-8 tu, kata Allah, dan bahawa sesungguhnya kami, iaitu jin-jin, telah berusaha mencari berita langit, naik ke langit ni untuk dapat berita-berita dari langit. Lalu kami dapati langit itu dipenuhi dengan pengawal-pengawal, iaitu para malaikat. Okey, para malaikat yang sangat kuat kawalannya. Syadidan wa syuhuba, dan mereka ni ada rejaman-rejaman api yang menyala. Di situ merujuk kepada bintang-bintang. Kawalan ketat daripada para malaikat. Yang syaitan ni ataupun jin ni nak ambil berita apa tuan-tuan? Ni berita takdir, berita masa hadapan yang dia nak curi, nak disampaikan kepada kahin-kahin ni, dukun-dukun ni yang dipercayai. Nanti kita akan detailkan tuan-tuan. Okey, kemudian tengok ayat yang ke-9 surah Jin lagi sekali. Allah kata apa? Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Kata jin, padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Maknanya para malaikat terima arahan daripada Allah di langit, jin ni biasa sangat dengar dah. Biasa sangat. Maka sekarang sesiapa yang cuba mendengarnya akan mendapati api yang menyala yang menunggu untuk direjam. Merujuk kepada bintang-bintang yang akan direjam kepada syaitan-syaitan yang curi berita ni. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tengok pula ayat yang ke-10, sambung lagi. Wa anna la nadri asyarrun uridu biman fil ard am arada bihim rabbahum rasyada. Dan bahawa sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah dengan adanya kawalan langit yang demikian hendak menimpakan bala bencana kepada penduduk bumi, ataupun Tuhan mereka hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di sini kita boleh nampak syaitan-syaitan ni memang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, mereka ni naik ke langit untuk mencuri khabar-khabar daripada langit, berita-berita dari langit tentang jodoh, tentang takdir, tentang nasib, tentang itu, tentang ini yang telah ditentukan kepada mereka. Kemudian mereka akan sampaikan kepada dukun-dukun yang berada di bumi ini untuk merosak dan menyesatkan manusia. Jadi dekat sini tuan-tuan, Nabi SAW sebutkan syaitan ataupun jin yang naik ke langit untuk curi berita ni, dia dengar berita tu pada zaman dahulu sebelum Nabi SAW diutuskan. Dia dengar benda yang betul. Tapi berita yang mereka sampai pada kahin, dukun-dukun ni adalah ditokok tambah dengan penipuan demi penipuan. Yang ini Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi sebut satu berita yang iblis, syaitan ataupun jin naik dengan berita ni, sampai dekat dukun di bumi, dia akan tambah dengan 100 penipuan. Nabi sebut dalam satu hadis, dia baca dia punya terjemahan terus. Hadis ni riwayat Al-Bukhari. Aisyah ditanya oleh para sahabat Nabi SAW. Aisyah meriwayatkan, sahabat Nabi tanya pada Nabi tentang dukun. Lalu baginda bersabda, mereka tidak ada apa-apa. Maknanya macam apa pandangan Nabi tentang dukun-dukun ni? Nabi kata mereka tak ada apa-apa, biasa saja. Dia tak tahu perkara gaib. Sebab Nabi SAW pun tak tahu perkara gaib, melainkan Allah Ta'ala bagi tahu.
Nabi kata dukun-dukun ni, kahin-kahin ni, bomoh-bomoh ni tak ada apa-apa. Kemudian sahabat-sahabat Nabi kata apa? Wahai Rasulullah, mereka mengatakan ada kalanya benda tu benar. Kita dengar kadang tepat pula ramalan bomoh ni. Sahabat-sahabat kata pada Nabi ni, sebab zaman Nabi tu memang popular dah penilik-penilik, sebab berlaku daripada zaman Firaun lagi kan. Ada yang menilik secara tepat. Kemudian Nabi SAW bersabda, kalimah itu adalah bahagian yang benar yang telah dicuri oleh jin, kemudian dibisikkan ke telinga walinya seperti kokokan ayam. Maksudnya dibisikkan di telinga dukun-dukun ni oleh jin-jin yang mencuri berita tadi. Kemudian Nabi tambah lagi, mereka iaitu jin tadi telah mencampurkannya dengan lebih 100 pendustaan. Maknanya curi satu berita, turun jumpa dengan dukun-dukun ni, tambah dengan penipuan-penipuan, pendustaan-pendustaan yang lain-lain. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dengan satu bomoh, ni saya nak bagi tips. Ada ruqyah yang boleh, ada ruqyah yang tak boleh. Contoh, kita tanya dia, boleh tak saya nak belajar ni, nak ruqyah ni kan? Dia kata boleh, tapi kalau nak jumpa saya, nak ruqyah dengan saya, ni datang pada hari Selasa sekian. Tuan-tuan, kalau berbicara tentang kewalian, kita karamah ni, dia benda yang tak boleh dipelajari, sebab dia adalah atas anugerah Allah berikan kepada seseorang individu, atas amalan dia, wirid dia, hubungan dengan Allah. Allah bagi special kan untuk seseorang. Kalau dia kata kalau nak dapat macam ni kena belajar sekian-sekian, ini kita tahu dah. Ini salah satu daripada tanda-tanda kesesatan. Sebab karamah boleh belajar ke? Tak boleh dibelajar. Melainkan benda tu adalah sihir. Okey. Apatah lagi nak belajar pula ada hari-hari dia pula. Ada syarat-syarat pula, nanti datang bawa pulut ya. Kalau bomohnya suka makan nasi Arab, nanti bawa nasi Arab ya. Ikut jin jugalah kan. Ini saya rasa kita ada Ustaz Abu Humaid kan yang selalu bincang bab-bab ni kan. Dia lebih mengetahui lah. Jadi benda-benda ni kita boleh kenal pasti. Apatah lagi kalau tuan-tuan datang bomoh tu ni, kalau dalam drama-drama kita lah, kita sampai-sampai dia tak tanya kita ada masalah, doktor pun tanya tau, awak sakit apa, tengok simptom dah tahu dah demam sebagainya, tapi tanya awak sakit apa. Tapi kalau bomoh, ni ada masalah dengan suami ya, ni ada masalah dengan tu ya, percayalah itu tanda dia ada komunikasi dengan jin dia. Macam mana jin ni boleh tahu? Setiap dalam badan kita ada korin. Kan kita panggil al-khannas. Kita ada korin kita. Jin kita, dalam kita korin kita ni jin lah. Korin kita dengan jin yang dibela oleh bomoh dukun ni, dia ada interaksi dia. Okey, sebab itu dia tahu. Sebab korin kita tahu siapa kita, kerja mana, kahwin dengan siapa, bla 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 bla. Detail kita tu boleh diambil oleh bomoh tu punya jin dan menjadi khabar kepada ataupun maklumat kepada bomoh tersebut. Sebab tak ada orang boleh tahu tentang perkara-perkara ghaib. Okey, melainkan Nabi, itu pun selepas diturunkan wahyu kepada Nabi SAW. Tidak ada orang boleh tahu. Apatah lagi kalau ada orang mengaku, saya minta maaf, kalau orang mengaku saya ni dibuka hijab. Tuan-tuan pernah dengar saya dibuka hijab, saya boleh nampak sekian-sekian ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau betul lah tuan-tuan dibuka hijab, itu bukan satu nikmat sahaja. Itu adalah satu penyakit yang tuan-tuan kena berubat. Okey, itu satu penyakit. Sebab kita memang tak boleh melihat perkara-perkara seperti itu. Kalau betul ada, itu bukan satu nikmat, itu adalah satu penyakit yang mesti diubati. Ada orang dia bangga, saya masuk rumah ni, saya nampak tu jembalang tu duduk atas pokok tu, besar tu. Jembalang tu duduk dalam bilik ni. Itu bukan satu nikmat tuan-tuan. Itu bukan satu nikmat. Itu adalah satu penyakit yang tuan-tuan kena ubat. Okey. Perkara-perkara ni kena jelas, kena sedia maklum. Okey. Baik. Bukan jin tanya. Okey. Apakah istilah yang kita selalu dengar shooting stars tu? Okey, faham. Itu menunjuk pada syaitan yang sedang bekerja. Okey. Kalau ya, adakah apa-apa yang kita perlu lakukan untuk kita nampak fenomena? Okey. Kalau nampak fenomena macam tu, adakah amalan-amalan? Wallahu alam, saya tak pasti daripada hadis Nabi. Saya rasa tak pernah perasan
sepanjang pembacaan saya tak pernah perasan lah. Yang kedua, memang ada perbincangan para ulama yang mengatakan rajaman syaitan tu adalah meteor. Meteor lah, shooting star tu kan. Tapi wallahu alam, saya tak tahu sejauh mana, sebab bidang ni terpisah kan. Bidang bahagian dengan angkasa ni terpisah lah, astronomi ni terpisah lah dengan mereka yang mengkaji Quran dan sebagainya. Wallahu alam, tapi itu antaralah yang dibahaskan lah. Okey. Baik, kemudian saya nak tekan lagi tuan-tuan. Dari sudut ruqyah, orang yang sangat percaya dengan rawatan-rawatan alternatif ni, dia kata ni ikhtiar, kita ikhtiar, itu atas alasan tuan-tuan. Okay. Perubatan Islam adalah perubatan yang terbukti secara makmal. Tuan-tuan pergi perubatan hospital, dah dibuktikan secara makmal, ni makan ubat sekian, ni kiraan dia sekian, bla bla bla, ni jadi ubat sekian, ni makan jadi sihat, dah dibuktikanlah orang sembuh. Tuan-tuan, itulah perubatan Islam. Sebab Nabi pernah iktiraf, pernah berlaku pada sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam peristiwa Fatu Makkah, kena ta'un. Okey, kena ta'un. Nabi jumpa seorang sahabat namanya Al-Harith, dia ni belajar ilmu perubatan daripada Parsi, tak salah saya. Belajar ilmu perubatan daripada Parsi. Tabib ada ni. Nabi serahkan kepada Al-Harith ini buat satu ramuan ubat untuk diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Waqqas ni dicampurkan air dengan beberapa biji tamar, adalah campuran-campuran dia, kiraan-kiraan dia, lalu diberikan minuman kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh. Nabi iktiraf perubatan tersebut. Nak kata perubatan ni, yang dikata perubatan Islam ni, perubatan yang telah dikaji, diuji dan sebagainya, dah terbukti, itu namanya perubatan Islam. Rawatan alternatif yang tak terbukti ni tak boleh nak kata rawatan Islam. Okey, ini yang kita kena jelas. Bahkan ada orang suka sangat, kena kanser pun pergi jumpa bomoh, ini pun jumpa bomoh, alasan dia mudah. Yang ini kena kena jin lah, kena itulah, kena ni. Tuan-tuan hati-hati ya, sebab jin syaitan ni kerja dia adalah untuk memecah belahkan manusia. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita kena satu penyakit yang kita tak tahu, kita tak jumpa doktor, kemudian kita jumpa dengan sekian-sekian bomoh ni. Bomoh ni kata, kamu tahu tak, kamu kena ni sebab disihir, dihantar oleh sekian-sekian fulan-fulan ni. Kita tak tahu benda tu betul ataupun tidak, akhirnya kita boleh bergaduh dan bermusuh dengan si fulan yang kita tak tahu dia buat ataupun tidak. Kenapa? Sebab puncanya percaya kepada perkara-perkara seperti ini. Kalau ikut culture orang lain, dia kata rawatan Islam ni hanya bila ayat-ayat Quran digunakan di dalam. kita kena luaskan lagi. Dia bukan sekadar ayat-ayat Quran, memang yang diajarkan oleh Nabi seperti itu, tapi lebih luas lagi, iaitu perubatan-perubatan yang terbukti. Nusaibah, wanita muslimah pada zaman Nabi, dia salah seorang daripada tentera-tentera Islam yang bertugas sebagai doktor, paramedik yang berada di medan jihad. Ini Nusaibah, sahabat Nabi SAW. Bahkan dia buka pula dia punya macam klinik bergerak di kawasan Masjid Nabawi untuk rawat tentera-tentera Islam yang tercedera di dalam peperangan. Nabi iktiraf dan Nabi izinkan dia melakukan seperti itu. Kalau di Malaysia, budaya kita ada percaya tentang bedah batin. Kalau pernah dengar kan bedah batin? Dia baringkan kita, konon-konon dia belah lah, jahit lah, keluar cuci bla 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 bla. Pandangan fatwa Malaysia menyebutkan, fatwa kebangsaan, siapa yang berpercaya ini adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau betul dia belah batin tu adalah betul, maka dia mesti menggunakan perantaraan jin, bantuan jin. Kalau dia belah tu tak betul-betul, dia kata saya acah-acah je, maka dia telah melakukan satu penipuan. Sebab tu benda tu ditegah. Tuan-tuan tengok, yang pergi ni orang Islam, yang merawat pun orang Islam. Tuan-tuan hati-hati, ni sama-sama kita menasihati. Okey, sama-sama kita menasihati, ingatkan, tegurlah sahabat-sahabat kita ke kenalan-kenalan kita yang melakukannya. Tuan-tuan pergilah jumpa dengan pakar, belajar berubatlah dengan pakar yang betul-betul terbukti. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita jumpa dengan bomoh-bomoh ni, kita pergi, kita ada satu masalah,
pergi jumpa dengan bomoh, bertanya pada bomoh ataupun dukun ataupun atuk, apa benda pandangan sekian. Nabi sebut dalam satu hadis tuan-tuan, kata Nabi SAW, man ata arrafan, siapa yang pergi jumpa, mendatangi tukang-tukang tilik ni, fasa'alahu, dan bertanya kepada dia, bertanya soalannya ni, an syai'in lam yuqbalu lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang pergi tanya saja ni, ada i'tiqad, percayalah sebab dia pergi tanya kan. Kata Nabi SAW, solatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 malam. Okey, ini hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian itu baru bertanya tuan-tuan, tapi kalau siapa yang membenarkan, dia pergi tanya, kemudian dibenarkan pula tukang tilik ni, bomoh ni, sekian. Hati-hati tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, man ata arrafan au kahinan fasaddaqhu fima yaqul. Siapa yang mendatangi tukang tilik au kahin ataupun bomoh, fasaddaqhu fima yaqul, dan membenarkan apa yang dikatakan oleh mereka, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Cukuplah itu, dia telah kafir kepada apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati tuan-tuan, dalam bab bomoh ni, dukun ni, tukang tilik ni tuan-tuan, jauh sekali kena percaya. Termasuklah tuan-tuan, hari ni orang percaya ilmu numerologi, yang nombor-nombor tu, fakta-fakta nombor kemudian apa lagi, zodiak tu termasuk dalam kategori ni. Ni kita panggil sebagai dukun moden. Kita ingat dukun-dukun yang dulu tak? Ni dukun-dukun moden ni termasuk dalam kategori ni. Macam saya, sekarang tak adalah orang jual-jual majalah. Dulu ada kan, majalah tu di belakang dia letak, siapa yang lahir bulan 10, ni bulan Scorpio, dia punya nasib macam ni, jodoh macam ni, kena kahwin dengan orang yang bulan ni, sekian. Ini termasuk dalam kategori ni tuan-tuan. Okey, termasuk dalam kategori ni. Syirik. Sebab itu Nabi kata apa? Siapa yang membenarkan, maka dia telah faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Cukup dia telah kafir ke atas apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Ini satu ancaman daripada dan peringatan daripada Nabi SAW. Kita tak boleh percaya sebab ni adalah penipuan. Sebab dia menggunakan perantaran jin yang mencuri khabar daripada langit yang Allah Ta'ala rejam dengan bintang-bintang. Okay, ini dimaklumkan sendiri oleh Nabi SAW. Baik, ilmu numerologi ni, betul saya sebut? Numerologi ni ilmu yang nombor-nombor. Saya pernah jumpa ada orang dia ni, okey, kan dia samalah macam agama Cina kan, bangsa Cina yang suka tengok nombor-nombor plate tu. Nombor 4 tak boleh, ni semua mati. Nombor ni nombor 8 lah. Sekarang masuk ke budaya Melayu pun macam tu juga, nak beli nombor macam tu juga. Bahkan saya pernah jumpa ada kawan saya sendiri yang dia pun mungkin tak perasan, kita pun dah maklumkan pada dia. Dia pergi belajar, tengok nombor plate orang. Dia kata macam ni. Saya ingat lagi dia kata, kalau kita nak tahu individu dalam kereta tu, cikgu ke, penceramah ke, motivator ke, pesyarah ke, tengok nombor plate kereta dia. Dia kata selalunya orang-orang yang bidang macam ni, dia punya plate nombor 1. Banyak nombor 1. Okey, saya pun fikir juga, kereta saya pun nombor 1 juga. Ada 2 angka 1 kan. Saya fikir macam betul, kita rasa macam betul. Okey. Dia kata dia pernah buat uji kaji 10 kereta yang masuk ke sekolah semua plate nombor 1. Ini satu ilmu yang datang daripada ni. Tapi kalau tuan-tuan search Google, numerologi ni dia datang daripada budaya Ibrani, budaya Yahudi kuno. Ilmu tu datang daripada sana. Tuan-tuan boleh Google, tuan-tuan nampak dia akan tulis asal ilmu tu. Okey, baik, ini antaralah kita boleh kongsikanlah. Hati-hati tuan-tuan, benda-benda ni sebab kepercayaan akidah kita, i'tiqad kita hanya mutlak kepada Allah dan Rasul. Sebab itu siapa yang betul-betul baca surah Al-Mulk, bukan sekadar baca tuan-tuan, dia faham, tadabbur, akidahnya mesti terpelihara sebab dia dapat rasa kekuasaan dan kebesaran Allah.
Lagi satu, dia mesti akan terhindar daripada benda-benda syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tahu, oh rupa-rupanya tak boleh percaya zodiak ni, oh rupa-rupanya tak boleh percaya bintang-bintang ni, oh rupa-rupanya tak boleh numerologi ni, oh rupanya tak boleh, suka-suka pun tak dibenarkan. Tuan-tuan pernah kan pergi, kalau dulu di shopping complex ada yang muka macam Starbucks tu, dia bulat aja, tuan-tuan masuk duit, masuk tangan, tapak tangan, kemudian ditiliklah tapak tangan tuan-tuan tu, ni jodohnya macam ni, kerja macam ni, perangai macam ni. Boleh ke? Tak boleh. Hari ni kalau tuan-tuan tengok di Facebook pun ada orang buat apps seperti itu. Okey. Ada orang kata, saya tak percaya Ustaz, suka-suka pun tak dibenarkan sebab dia telah menghampiri kepada perbuatan syirik. Okey. Ada bertanya, ada orang Melayu bela ikan puyuh untuk hindar pencuri. Itu termasuk dalam perkara khurafat, dia macam tangkal. Kan? Saya nak bela ikan puyuh ni sebab tak nak pencuri masuk. Dia macam tangkal yang kita letakkan. Samalah macam tuan-tuan letak kain kuning, kain merah, yang tuan-tuan balut-balut, tuan-tuan letakkan penjuru-penjuru tu. Samalah dengan tuan-tuan beriktikad seperti itu, ada ikan puyuh letak dalam rumah, pencuri tak masuk. Sama juga tuan-tuan, ada orang hari ini mengislamikkan lagi tangkal. Siapa yang beli kitab Al-Bukhari berjilid-jilid tu simpan dalam rumah, pencuri tak masuk, pun sama juga. Okay? Kalau tuan-tuan pernah dengar kenyataan yang mengatakan siapa yang beli kitab Bukhari, bukan dibaca tau, dibeli letak dalam rumah je, pencuri tak masuk. Saya tak tahulah dia jual kitab ke apa. Kan? Dia kata macam tu, pun termasuk ni mengislamikkan benda-benda tangkal yang tak dibenarkan sama sekali. Okay? Hati-hati tuan-tuan benda-benda ni. Sebab itu kreatif, ni semua kreatif, bab macam ni semua kreatif. Yang kreatif kan ni tuan-tuan, syaitan lah, membawa kita jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kita mesti ada filter dengan ilmu kita, sedar apa yang kita lakukan ini syirik ataupun tidak. Okey, baik. Ini kita bicara tentang rujuman lisyaitan, fungsi bintang. Kemudian ayat kelima tadi Allah kata wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sediakan bagi mereka seksa neraka yang menyala-nyala, iaitu syaitan ni Allah Ta'ala akan tempatkan dia ke dalam azab api neraka as-sa'ir, azab yang sangat pedih, sangat panas. Okey, soalan saya, syaitan ataupun jin diciptakan daripada api. Wa khalaqal janna min marijim min nar, kan? Allah kata jin diciptakan daripada hujung api tu. Api tu hujung-hujung tu jin. Jin, syaitan pun pernah sebut kata Allah ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada si Adam ni. Kau ciptakan aku daripada api dan kau ciptakan si Adam daripada tanah. Tapi Allah kata aku akan letakkan azab kepada jin dan syaitan ni dalam api juga. Tuan-tuan boleh faham maksud saya? Macam mana syaitan yang diciptakan daripada api akan dimasukkan dalam api sebagai azab? Boleh ke? Boleh ke? Tapi kenapa Allah kata syaitan dicipta daripada api? Jin pun wa khalaqal janna min marijim min nar. Jin pun cipta daripada api, di hujung-hujung api tu. Tapi Allah kata azab untuk mereka ni Allah letakkan dalam api neraka as-sa'ir. Macam mana dia diciptakan api, azab pun di dalam api? Faham saya? Macam mana Allah Ta'ala azab tu? Macam mana Allah Ta'ala azab? Kalau kita fahamlah, kita daripada tanah masuk neraka panas lah, sebab kita kontra, sebab kita dari tanah. Api, neraka tu daripada api. Ni jin dan juga syaitan daripada api. Kemudian dia azab di dalam api juga. Adakah memberi kesan pada keadaan dia? Jawapannya memberi kesan. Jawapan dari sudut logik. Kita misalnya, orang selalu bagi logik ni, logik yang selalu tuan-tuan dengar. Tangan kita ni daripada, samalah fungsi dia, tangan daripada tanah, penciptaan daripada tin kan, daripada tanah. Pipi kita pun diciptakan daripada tin, tanah juga. Cuba tuan-tuan tampar, sakit ke tak sakit? Sakitlah. Walaupun tanah dengan tanah tetap sakit. Tuan-tuan jalan-jalan, tuan-tuan terjatuh atas tanah, sakit ke tidak? Sakit. Walaupun yang jatuh tu atas tanah, kita pun daripada tanah tetap sakit. Tuan-tuan ambil tanah, pasir, tuan-tuan gumpal-gumpal, tuan-tuan baling kat kawan. Sakit tak? Sakit. Walaupun tanah dengan tanah tetap sakit. Macam itulah juga dengan syaitan dan juga jin yang akan dimasukkan ke dalam api. Itu jawapan dari sudut logik.
kemudian para ulama pun menyebutkan azab dalam neraka ni azab yang Allah Ta'ala akan tingkatkan volume dia, dan dia tetap akan menjadi azab. Walaupun penciptaan jin dan syaitan daripada api, dia akan dimasukkan di tempat yang berapi pun, dia tetap akan merasa azab di dalam neraka as-sa'ir, seperti mana Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-5. Okey, ayat 1 sampai 5 kita dah selesai baca surah Al-Mulk, tuan-tuan. 1 hingga 5 ni kalau tuan-tuan perhatikan, Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang kerajaan Allah yang berada di bumi. Manakala ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berbicara tentang kerajaan Allah yang berada di akhirat. Okey, saya ulangi sekali. 1 hingga 5, bukan 1 hingga 5, 2 hingga 5, Allah Ta'ala sebut tentang kerajaan Allah yang berada di dunia. Manakala ayat 6 sampai 11, Allah Ta'ala berbicara tentang kerajaan Allah yang berada di alam akhirat. Nampak tuan-tuan? Ni dua-dua kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dua-dua ni yang kita akan tempuh. Kerajaan dunia ni kita dah nampak, tuan-tuan. Kerajaan akhirat pun kita akan tempuh selepas ini. Okey, baik. Ada apa-apa soalan ke sebelum kita masuk pada ayat yang ke-6? Ada soalan ke? Okey, ada tak ada? Baik. Okey, kalau macam tu, kita tengok ayat yang ke-6. Saya ulangi sekali ayat 1 sampai ayat 5. 2 hingga 5 saya bicara berkaitan tentang Allah Ta'ala bicara tentang kerajaan di dunia. 6 sampai 11 Allah Ta'ala bicara tentang kerajaan Allah yang berada di alam akhirat. Sekarang kita dah masuk ke ayat yang ke-6, bicara tentang kerajaan Allah di alam akhirat. Jadi tuan-tuan, 5 ayat yang pertama tadi, tuan-tuan, kita dah boleh saksikan sendiri, dan kita sendiri boleh mengiktiraf kekuasaan dan kebesaran Allah. Saya ulangi sekali, tuan-tuan, kita tengok pada diri kita, keluarga dan kenalan kita. Allah boleh hidupkan, Allah boleh matikan. Kita tengok alam sekitar kita, langit, bumi, lautan, daratan. Kita akan nampak Allah Ta'ala ciptakan dengan keadaan yang sangat-sangat sempurna. Bahkan, tuan-tuan, kita nak tengok kekuasaan Allah paling sempurna, tuan-tuan tengoklah pada haiwan. Haiwan saja, tuan-tuan, macam-macam bentuk dan macam-macam jenis. Ada haiwan 2 kaki, ada haiwan 4 kaki, ada haiwan 2 kaki 2 tangan. Baik, soalan. Ada yang pasang bacaan Al-Quran sepanjang masa untuk menghindari syaitan masuk rumah. Okey, boleh ke tidak? Okey, saya punya jawapan, ada orang tanya boleh ke pasang ayat Quran sepanjang masa. Tuan-tuan kena ingat, Quran ni dia adalah untuk dibaca, difahami dan diamalkan. Itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan baca, ada tuan-tuan pasang, ada orang baca kan, boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau tuan-tuan pasang sepanjang masa, dia akan mengganggu tuan-tuan punya perbualan. Sebab bila Quran dibacakan, kita dituntut untuk berdiam, untuk dengar apa yang dibacakan. Apa manfaatnya, tuan-tuan? Kita pasang sepanjang masa, kita berbual, kita pasang TV misalnya kan. Kalau di rumah pasang TV, pasang radio, orang sibuk sana sini berbual sembang-sembang, ayat Quran dibaca. Apa fungsi Quran tu dibaca? Kan? Apa fungsinya? Jadi fungsi Quran tu tak sampai. Dia mesti kita baca, kita faham dan kita amalkan. Baru dia betul-betul berfungsi. Kalau tidak, Quran tak akan memberi apa-apa faedah kepada kita kalau hanya seperti itu. Dan kita pun kadang-kadang tak tahu baca Quran lah. Yalah, menghindari. Yang eloknya kita baca kan, kita baca. Tapi tak salah untuk tuan-tuan pasang, tuan-tuan dengar ayat-ayat Quran ni. Okey. Okey, tapi yang saya nak bagi tahu, tuan-tuan, matlamat mesti tahu, mesti kena pada cara dia. Okey. Alright. Kan ada satu hadis Rasulullah SAW kata, suruh baca surah Ayatul Kursi agar syaitan tak masuk. Ya, betul. Nabi ajar kita baca ayat kursi. Sebab ayat kursi ni
Allah Ta'ala sebut, kalau tuan-tuan baca surah Ayat Kursi itu cerita tentang kekuasaan dan kebesaran Allah dalam satu ayat tu. Ayat Kursi saja cerita tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan Nabi ajar juga kita baca surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran, okay, untuk terhindar rumah kita daripada syaitan. Juga Nabi ajar kita perlindungan paling terbaik surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq, Al-Mu'awizatain. Ni dua surah pelindung ni Nabi ajar. Kalau nak ikutkan tuan-tuan mudah saja. Tapi kita ni kadang-kadang itulah mudah bila ditipu oleh syaitan ni kan. Dia tak nak kita baca. Saya nak pendek macam ni tuan-tuan. Saya tengok lagi guru saya sebut, syaitan ni dia tak kisah berapa banyak amalan kita buat. Dia tak kisah pun. Dia tak peduli pun. Yang dia tahu macam mana dia nak hancurkan kita, itu saja. Ada orang amalan hebat bertahun-tahun, amalan zikir, wirid, puasa, solat malam tak kisah. Syaitan tak peduli pun. Yang dia tahu macam mana dia nak hancurkan sekelip mata amalan yang kita lakukan dengan syirik kepada Allah. Itu saja. Dia fikir matlamat dia itu saja. Yang itu yang tuan-tuan kita kena sangat-sangat berhati-hati. Okey? Itu yang paling bahaya. Sebab itu syaitan dia tak suruh kalau kita solat ni, kamu pergi minum arak. Dia tak suruh. Tapi dengan kita solat, syaitan akan membuatkan kita rasa berdosa, kita melakukan dosa dengan cara solat ni tujuan dia untuk kita jadi baiklah. Kan? Kita buat perintah Allah. Tapi syaitan akan masukkan dia punya talbis dia, belitan dia dengan kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Faham maksud saya kan? Solat untuk kita jadi baik, tapi syaitan punya racun dia nak kita rasa kita lebih baik. Benda tu sikit je. Twist sikit je habis ibadah kita, rosak semuanya. Okey. Ini kerja-kerja syaitan. Dia takkan paksa kita ni buat benda-benda yang ini. Tapi dengan kebaikan-kebaikan tu dia juga boleh merosakkan kita. Okey. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-6. Ayat ke-6 sampai ayat 10 ini Allah Ta'ala berbicara tentang neraka. Saya sebutkan tadi, kenapa Allah Ta'ala sebut rujuman lisyayatin, dia kesinambungan dengan ayat 6 sampai 10 sebab Allah cerita tentang neraka. Allah nak bagi tahu pada kita, syaitan ni dekat dunia Allah azab dengan rejaman bintang, manakala di akhirat Allah azab dia di dalam neraka. Itu kesinambungan dia. Allah Ta'ala nak masukkan cerita kerajaan dunia dia dengan kerajaan akhirat dia. Dan juga Allah Ta'ala mendahulukan cerita syaitan pada ayat yang kelima, kemudian baru cerita tentang ayat ke-6 orang-orang kafir. Yang kafir pada Allah ni masuk dalam neraka ni adalah Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, syaitan adalah punca manusia menghuni di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah dahulukan cerita syaitan, wa a'tadna lahum azabas sa'ir, kami akan dudukkan, berikan azab kepada syaitan-syaitan ini di dalam azab api neraka as-sa'ir yang menyala-nyala. Kemudian baru Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang kafir. Sebab manusia dan jin masuk ke dalam api neraka adalah asbab dia godaan dan hasutan daripada syaitan. Okay, yang ini yang menjadi sebab punca kita masuk ke dalam neraka. Okey, baik, ayat yang ke-6. Allah Ta'ala menyebutkan, walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Saya ada buat nota sikit, saya tak nota jap. Okey. Walilladzina kafaru birabbihim, dan orang-orang yang kafir kepada Rabbnya, wa bi'sal masir, dia akan memperolehi azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Baik, tuan-tuan perhatikan kalimah kafaru. Kafir ni tuan-tuan sebenarnya bahasa yang paling lembut, paling berlapik yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya yang menderhakai Allah Ta'ala. Kalau budaya kita tuan-tuan, kita panggil panggilan kafir kepada orang yang bukan Islam, itu adalah bahasa yang kasar kan. Contohlah kalau Abang Syuaib dia orang utara kan, Kak Syimah pun orang utara. Ni mana? Selatan. Okey, Abang Syuaib orang utara. Orang tanya dia, ni dikenalkan, ni kawan saya nama Raju, dia ni kapiak kata. Kita dengar kok, yang Raju tu rasa apa panggil saya kapiak pula. Kita rasa benda tu sangat keras.
Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalimah kafir adalah kalimah yang paling berlapik dan paling halus Allah panggil gelaran kepada hamba dia yang mengingkari arahan dia. Kenapa? Kalimah kafir datang daripada kalimah kafara. Kafara ni maksudnya menimbus. Okey, menimbus, menutup. Kalau tuan-tuan pergi di negara-negara Timur Tengah, kalau tukang kebun ni, peladang-peladang ni, ada juga dipanggil dengan gelaran kafir. Tuan-tuan, kafir ni bukan orang kafir. Kafir ni kadang dipanggil sebagai peladang ataupun petani ataupun pekebun. Juga dipanggil sebagai kafir. Sebab apa? Daripada kalimah kafara, kerja menimbus. Pokok ke apa ke, dia akan timbus. Itu kerja dia. Kalau ladang-ladang, kebun-kebun dipanggil sebagai kufrun. Ini salah satulah daripada cabang ilmu bahasa Arab. Okay, dia panggil macam tu. Jadi kenapa Allah panggil orang hamba dia yang mengingkari dia dengan kalimah kafir? Sebab Allah Ta'ala panggil panggilan paling berlapik, seolah-olahnya Allah nak kata hamba-hamba dia yang tak nak taat pada perintah dia ni, yang syirik pada dia ni, hamba-hamba yang telah menimbus dada-dada mereka dengan kebenaran. Maknanya tak nak dengar, tak timbus. Kebenaran tak boleh timbus sebab tak boleh tembus diri dia, sebab dada mereka telah ditutupi dengan kesesatan-kesesatan. Itu bahasa yang paling lembut. Kalau kita ada anak ataupun ada pekerja, ada sesiapa bawahan kita yang buat benda tak baik belakang kita, kita panggil label apa? Kau derhaka, kau pengkhianat, kau itu makin hamun habis dah. Tapi Allah Ta'ala, hamba dia derhaka pada dia, dia tak panggil dengan gelaran-gelaran yang jahat-jahat, yang kita kata yang melampau. Dia kata ini orang kafir, orang yang ditimbus dadanya dengan kekufuran, dengan kesesatan, yang tak boleh tembus dengan kebenaran. Okey? Baik, inilah yang antara yang disebutkan di dalam mufradat dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Okey, sebenarnya bahasa tu sangat lembut sebab saya pernah lah dengar kawan-kawan kan. Saya ada seorang sahabat ni, dia berjinak-jinak tuan-tuan, nak masuk Islam, tuan-tuan doakan dia. Doakan dia. Saya pun tengah masih lagi sembang-sembang dengan dia. Dia selalu tanya, kenapa orang Melayu ni ataupun orang Islam ni, budaya konteks kita lah, suka panggil orang Cina, orang India ni kafir. Kita orang tak suka dengan level kafir tu. Panggil non-Muslim pun okey dah kan, jangan panggil kafir. Kami rasa sakit sangat. Saya pun tak tahu kenapa dia rasa sakit sangat kalimah kafir tu kan. Mungkin dia dari sudut fitrah kot, tak tahulah. Dari sudut fitrah kan, panggilan tu tak senang di hati dia. Sedangkan dia tak ada apa-apa kesan pun. Tapi dia tu tak selesa sangat. Itu Allah punya kuasa lah. Saya tanya dia kenapa, dia kata saya tak tahu, kita memang tak suka kalimah kafir. Saya explain lah, kafir ni dari sudut bahasa itu panggilan paling berlapik. Tuhan berikan gelaran pada hamba yang derhaka pada dia. Dia pun dengar lah, dia dah mulalah dah nak ke arah-arah yang lebih baik, insyaAllah. Doa-doa lah, sama-sama doakan. Okey, baik, itu pertama. Allah Ta'ala kata walilladzina kafaru birabbihim, dan orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, azabu jahannam, Allah Ta'ala akan beri azab jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sengaja tuan-tuan Allah sebut azab jahannam ni. Allah Ta'ala cerita tentang syaitan tadi, kemudian Allah kata orang kafir akan duduk sama dengan syaitan. Okey, yang kaki penipu tadi, yang kaki pembohong, bawa cerita, cuit-cuit dengar. Allah rejam dia, azab dekat dunia, Allah juga azab dekat akhirat. Orang yang tak mentaati perintah aku, dia akan duduk sama dengan dengan syaitan yang melakukan kejahatan dunia tadi. Dan Allah kata wa bi'sal masir. Tuan-tuan perhatikan kalimah wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, tuan-tuan perhatikan kenapa Allah highlight kalimah wa bi'sal masir? Sebab Allah nak bagi tahu pada kita tuan-tuan, azab jahannam, neraka jahannam ni dia bukan azab yang biasa-biasa. Azab neraka jahannam adalah tempat paling buruk, sebab di situlah Allah himpunkan, Allah kumpulkan semua kemurkaan, kebencian, kemarahan dia, longgokkan di satu tempat yang sama. Kalau di dunia tuan-tuan, kita bagi satu contoh. Tuan-tuan tengoklah, kalau kita nak andaikan di Palu, Indonesia dahulu, Allah Ta'ala datangkan macam-macam bencana kan. Di Aceh Allah datangkan bencana, di Jepun Allah datangkan bencana. Kita kata ini tanda Allah marah, Allah murka kan dengan maksiat yang kita lakukan. Itu pun kita tak tahan dah. Air naik, rumah pecah, kita rasa Allah Akbar, ini tempat tak selesa lah kita nak bayangkan.
Bayangkan Allah kata neraka jahanam ni tempat yang wabi'sal masir. Kamu jangan masuk, pasti menyesal. Sebab ini tempat paling buruk. Sebab aku longgokkan kemarahan dan kemurkaan aku di tempat ini. Jangan masuk. Okey, ini peringatan dan ingatan daripada Allah Ta'ala yang sepatutnya kita kena ambil serius. Sebab Allah pesan ini tempat yang paling buruk. Nanti tuan-tuan tengok nanti di ayat yang ke-9, ayat ke-8, 9 nanti Allah Ta'ala ulang lagi sekali. Okey, nanti kita akan tengok nanti macam mana Allah Ta'ala kait-kaitkan sehingga kita rasa ini bukan tempat yang kita boleh pilih. Sampai orang kata apa? Tak apalah, kita masuk neraka kejap je pun. Nanti ada iman masuk syurga. Tuan-tuan jangan sebut macam tu tuan-tuan. Ini ucapan yang mencabar Allah Ta'ala. Sebab ni ucapan Allah kata wabi'sal masir, tempat paling buruk. Jangan ada cita-cita nak masuk. Sebab dia tempat yang tidak akan diingini, yang akan menjadi penyesalan berpanjangan kepada manusia. Okey, tengok ayat yang ke-7. Orang bila marah, ada sebagian dia kata go to hell. Adalah macam tu kan. Ini lebih pada maki hamun lah kan. Go to hell dia kata kan. Sepatutnya janganlah kita saling-saling mendoakan. Ini bukan ucapan orang mukmin lah. Sebab kalau dia sedar betapa berat dan azabnya neraka ni, sekali-kali nak sebut pun kita takkan berani. Yang okey, menarik tadi Puan Syima punya tu. Sebab ayat ke-7, ke-8, 9, 10 ni Allah sifatkan neraka jahanam tu macam mana. Okey, tuan-tuan tengok ayat yang ke-7. Kita ada masa lagi? Okey, okey. Sekejap saya tengok saya punya detail. Okey, baik. Okey, kita nak bayangkan azab neraka jahanam ni sedalam mana, sebesar mana, seluas mana. Tuan-tuan tengok satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata, sekejap Okey, Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sifatun Nar, kata Nabi SAW, kunna ma'a Rasulullah SAW idza sami'a wajbah faqala an-nabi SAW atadruna ma hadha qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha hajarun rumiya bihi fin nar منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. Kata Nabi SAW, sahabat Nabi cerita, kami telah bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba kami terdengar ada sesuatu bunyi terjatuh. Macam ada bunyi objek jatuh, boom, macam itulah. Kuatlah bunyi itu. Kemudian Nabi kata apa? Tahukah kamu bunyi apakah itu? Nabi cakap Nabi tanya pada sahabat. Tanya tuan-tuan, di sini ada ilmu pendidikan daripada Nabi. Nabi suka kalau kita baca hadis-hadis Nabi ni dia tak cerita tentang agama sepanjang masa. Ada sahabat riwayatkan Nabi ada masa kalau sahabat Nabi cerita tentang makanan, Nabi cerita pasal makanan. Oh, makan tu, makan ni. Macam sedangkan Nabi ni rasul, Nabi ni pemimpin. Kita tengok orang macam ni selalunya serius lah tuan-tuan kan. Pemimpin kita pun kalau kita duduk sembang takkan dia cerita pasal mesti cerita ekonomi, cerita pendidikan, bla 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 bla. Tapi sahabat Nabi kata Nabi ni boleh cerita macam-macam. Boleh masuk. Kena gu dia lah, orang Kelantan kena gu lah. Kita cerita bola, dia cerita bola, kita cerita ni Nabi. Tapi Nabi ni dia akan curi-curi masa untuk mendengar untuk bercerita tentang agama ni pada waktu-waktu tertentu. Contoh, ada satu objek jatuh kuat, boom. Nabi selitkan dengan ilmu agama. Yang tu kata Nabi, kamu tahu tak itu bunyi apa tu? Sahabat Nabi kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi kata apa? Bunyi itu adalah bunyi batu yang Allah dah lempar 70 tahun dahulu dah ke dalam api neraka. Allah campak dah lama dah. Jadi batu tu jatuh 70 tahun lepas tu dah baling, baru sampai ke dasar dia 70 tahun. Tuan-tuan bayangkan dalam mana baling tak jatuh-jatuh dah 70 tahun baru sampai ke dasar. Yang ini satu ilmu pendidikan. Satu ilmu dari sudut neraka tu luas mana, dalam mana kan kita boleh bayangkan. 70 tahun baling batu tak sampai-sampai. Tiba-tiba baru sampai. Yang kedua pendidikan. Kena satu-satu masa tu selit-selitkan sikit dengan agama kepada anak-anak kita, keluarga kita, kenalan-kenalan kita. Macam itulah kita duduk kat rumah. Naik kereta, saya suka kaitlah. Kalau saya naik kereta dengan anak-anak, nampak langit, cerita dengan anak-anak, langit ni besar mana, cuba teka jauh mana dia, luas mana dia.
Kemudian kita kaitkan Allah Ta'ala yang cipta langit, Allah lebih besar lagi daripada langit ni. Kita kaitkan. Tak semestinya nak cerita agama, lepas solat, mesti duduk atas sejadah, mesti kena buka buku. Tak semestinya. Kita kaitkan dengan sekeliling. Kadang-kadang macam anak saya yang sulung tu, dia suka tangkap belalang. Suka sangat hari-hari belalang, pepatung, ulat. Itu je mainan dia. Dia punya mainan dia. Aktiviti luar rumah dia. Itu je. Dia selalu cerita dengan dia, macam mana Allah ciptakan organ belalang ni. Belalang, cuba tak pepatung dia punya sayap dia nipis macam mana, siap transparent lagi, macam mana Allah ciptakan. Kalau Alung pukul dengan penyapu, patah. Sensitif dia ni, macam mana Allah ciptakan. Benda tu membawa anak-anak akan berfikir, akan menilai kebesaran Allah. Kita kena selitkan dalam semua sudut. Okey, pendidikan yang itu yang Nabi ajar pada sahabat Nabi. Dengan bunyi bum, Nabi cerita pada sahabat, itu batu Allah campak daripada 70 tahun lalu, baru sampai ke dasar dia. Usia Nabi pun 63 tahun, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, batu tu dah 70 tahun dilemparkan daripada atas, baru sampai ke dasar. Okey, bayangkan 70 tahun. Okey, tuan-tuan tengok ayat yang ke-7. Kita berhenti kat ayat 7 ni Kita nak detailkan sikit je. Tuan-tuan perhatikan, Allah Ta'ala kata apa? Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Okey, ayat ni tuan-tuan sangat-sangat menakutkan kalau kita baca sungguh-sungguh. Sifat neraka jahanam, Allah kata apa? Idza ulqu, apabila kami lemparkan, fiha, manusia-manusia penghuni-penghuninya ke dalam fiha. Ha kat situ adalah neraka jahanam. Sami'u laha, maka mereka akan mendengar syahiqa, iaitu bunyi suara neraka yang mengerikan. Kalimah syahiqa tu bunyi yang paling ngeri. Wahiya tafur, dan neraka itu menggelegak. Ada dua sifat Allah Ta'ala sebutkan pada neraka. Pertama, neraka tu syahik. Yang kedua, neraka tu tafur. Syahik tu suara neraka. Neraka ada suara dia yang menggerikan. Dan neraka tu adalah tafur. Dia dalam keadaan menggelegak. Okey, ni Allah kata dicampakkan. Kalimah ulku ni tuan-tuan, campak ni, saya bayangkan tadi, dalam dia tuan-tuan, Nabi kata dicampak batu sampai 70 tahun baru sampai ke dasar. Kalau tuan-tuan tengok ayat-ayat dalam Quran, Allah membayangkan pada kita, manusia akan dicampakkan dalam neraka ni dalam beberapa keadaan. Pertama, iaitu kita ni dicampakkan daripada tempat yang tinggi dalam keadaan kepala kita di bawah, kaki kita di atas. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa ummuhu hawiyah. Penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka hawiyah ni dalam keadaan ummu. Ummu ni kita sebut sebagai apa? Ibu kan? Ataupun diterjemahkan sebagai induk. Kalau pada tubuh kita, induknya dekat mana? Induk, iaitu pada kepala kita. Jadi kepala ni akan ditonggengkan dan akan dicampakkan masuk terus ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, ada juga keadaan penghuni neraka dihumban, dilemparkan daripada di atas nanti, masuk ke dalam neraka nanti, dalam keadaan tubuhnya dilipat. Muka kita ni tuan-tuan akan rapat pada kaki kita dalam keadaan dilipat dan akan dicampakkan daripada atas masuk ke dalam api neraka. Ini antaralah keadaan-keadaan Allah Ta'ala akan campakkan manusia ke dalam neraka. Dan Allah kata neraka itu dalam keadaan sami'u laha, kamu akan dengar suara dia dalam keadaan syahid, iaitu kuat. Saya tengok saya punya nota. Syahid dalam keadaan yang mengerikan dan juga dalam keadaan tafur, iaitu menggelegak. Okey. Kalimah syahid ni tuan-tuan ada dua tafsiran. Okey, tuan-tuan kalau boleh buat nota sikit kan. Ayat 7 kalimah syahiqa. Syahid tu ada dua tafsiran. Suara neraka ni datang daripada dua. Pertama, kalau ikut ayat di sini, iaitu suara neraka sendiri. Maknanya neraka mengeluarkan suara dia sendiri. Suara yang sangat kuat, sangat menggemparkan. Sebab itu dalam hadis Nabi, bila manusia ni duduk di mahsyar nanti, dikumpulkan, bila Allah Ta'ala perintahkan para malaikat bawa neraka jahanam, masa tu tuan-tuan, suara neraka ni telah didengari, jarak dia lebih kurang beratus tahun dah dengar dah, beratus tahun atau beribu kilometer dah dengar dah suara neraka jahanam. Sedangkan mereka belum menghampiri neraka, baru duduk di mahsyar menunggu hisab daripada Allah. Baru menunggu. Tapi suara neraka tu telah sampai, telah didengari oleh mereka yang duduk di mahsyar. Okey, antara ayat yang lain. Okey, tafsiran yang kedua. Syahid ni, tadi tafsiran pertama, syahid adalah suara neraka sendiri.
Kedua, syahid adalah suara penghuni neraka. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Hud, iaitu kata Allah Taala, fa ammal ladzi nashaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa syahiq. Kata Allah Taala, adapun orang yang celaka, penghuni-penghuni neraka, maka di dalam nerakalah tempat bagi mereka. Bagi mereka di situlah kedengaran suara terpekik, terlolong dan merintih, menangis, merayu pada Allah Taala. Allah Taala sebut neraka nanti ada bunyi zafir, ada bunyi syahid. Okay, zafir, tuan-tuan tengok dalam surah Hud nanti ada bunyi zafir, ada bunyi syahid, yang diterjemahkan sebagai suara penghuni neraka yang terpekik, terlolong dan merintih, menangis, merayu kepada Allah Ta'ala. Okey, jelas tuan-tuan Jadi kalimah syahid ni ada terjemah sebagai suara neraka sendiri, ada terjemah sebagai suara penghuni neraka. Penghuni neraka ni tuan-tuan, kalau dia menangis, dia akan menangis sekuat hati dia, menjerit sepenuh hati dia sampai dia menangis. Bila penghuni neraka ni menangis, dia akan keluarkan air mata sampai habis. Tuan-tuan bayangkan macam mana air mata boleh habis. Nabi kata apa? Bila dia menangis, dia akan keluar air mata sampai habis. Digantikan pula dengan darah pula. Keluar air mata darah sampai habis. Kemudian kata Nabi, kalaulah dilalukan kapal di atas air mata darah tu, kapal pun boleh lalu tuan-tuan. Kapal pun boleh lalu. Nak kata penyesalan yang sangat-sangat menyesal pada hari akhirat nanti, bila manusia masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Okey. Sebelum saya akhiri tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh sabar sedikit, saya nak ulas sedikit berkaitan tentang kalimah syahid ni. Okey, yang sempat saya buat nota, kalimah syahid dekat sini pada ayat ke-7 ada beberapa tafsiran. Pertama, kalau daripada ada tafsiran pertama mengatakan syahid ni adalah tarikan nafas yang panjang dan lama, bunyi orang bernafas. Tapi orang sedut nafas, tapi bunyi dia panjang dan lama, bunyi yang sangat menggerikan dan menggerunkan. Saya pun tak boleh bayangkan. Tapi itu kalimah syahid. Okey. Kemudian dalam tafsiran yang lain pula, syahid ni bunyi tarikan nafas, manakala zafir adalah bunyi hembusan nafas. Maknanya neraka ni dia punya bernafas dia menggerikan. Itu bunyi suara dia. Okey. Yang ketiga, tafsiran yang ketiga, yang ini saya tengok dari sudut kajian. Kalau tuan-tuan kenal, ada Profesor Dr. Zulkifli, dia pensyarah pensyarah di Universiti Malaya. Dia pakar dalam bidang Quran. Dia kata apa? Syahid ni adalah suara neraka, penghuni dia dalam keadaan esakan, jeritan, tarikan nafas ahli neraka yang kuat, lama dan juga panjang. Itu bunyi yang merujuk kepada kalimah syahid. Okey, syahid. Manakala tafur, Al-Hafiz Ibn Kathir kata apa? Tafur ni adalah neraka yang menggelegak, seolah-olahnya ada biji-bijian yang dimasukkan ke dalam di dalam air yang menggelegak. Air itu lebih banyak. Okey? Itu keadaan neraka Jahannam. Okey? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Okey, di sini kita akan berhenti. Insya-Allah nanti kita kesempatan yang lain kita akan sambung pada ayat yang ke-8 dan ayat-ayat yang berikutnya. Nanti saya akan ulang lagi sekali tuan-tuan, bermula pada ayat ke-6 pada kesempatan yang akan datang. Kita akan tengok lagi sekali detail tentang neraka Jahannam yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Kita kena tengok kenapa Allah Ta'ala sebut neraka Jahannam dalam surah Al-Mulk. Sebab Allah Ta'ala nak bicara tentang ini kekuasaan saya, ini kerajaan saya. Saya boleh paksa dan saya boleh buat apa yang saya kehendaki. Dan apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam neraka, dan nanti kita akan tengok apa yang Allah Ta'ala akan sediakan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Baik, ada apa-apa soalan ke? Dari online ke? Tak ada. Okey, jadi ala kulihat, terima kasih atas tontonan tuan-tuan. Mohon tuan-tuan share live ini, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada kelemahan dan kekurangan, okey, baik. Ada soalan? Baik. Contoh ayat Quran dalam kedai untuk murah rezeki dekat surah Yasin bahawa tak anak, adakah ini amalan yang tidak? Ya. Okey, soalan dia, kita gantung ayat Quran di rumah, di kedai untuk murah rezeki. Letak surah Yasin di bawah bantai, takut gangguan dan sebagainya.
sama fungsinya macam tangkal, sama fungsinya. Saya tak menuduh, tapi saya mengandaikan sama fungsinya sebab Quran tujuan dia adalah untuk dibaca, diamalkan, difahami dan juga diamalkan. Apalah, samalah tuan-tuan beli Quran, tuan-tuan letak saja dalam bilik, dalam rumah tanpa tuan-tuan baca. Apa manfaat yang kita dapat? Kita tak akan dapat apa-apa. Okey. Dia mesti dibaca, difahami dan juga diamalkan. Barulah dia akan memberi ubat, jadi penawar kepada kehidupan manusia. Dia akan jadi ubat penawar kepada hati manusia. Kalau hanya sekadar dijadikan hiasan, dia tidak memberi apa-apa kesan pun. Bahkan kalau tuan-tuan beriktikad pula menjadi punca murah rezeki, itu satu kenyataan ataupun satu iktikad yang salah, yang boleh membawa kepada syirik, sebab kita dah seolah-olah percaya kepada tangkal, seolah-olahnya itulah yang menjadi murah rezeki, bukan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak buat satu contoh lah. Kalaulah betul tuan-tuan ayat-ayat Quran ni menyebabkan manusia menyebabkan murah rezeki dan sebagainya. Contoh paling mudah, tuan-tuan tengok. Kalau kita katalah ada hantu masuk rumah orang Melayu, orang Islam kan. Sedangkan orang Melayu ni ada nama Allah lah, ada ayat Quran lah, tapi macam mana hantu boleh masuk juga? Macam mana ada gangguan pula? Ni nak bagi contoh sebab benda tu tak diamalkan, hanya sebagai hiasan-hiasan. Saya suka sebut ini satu perniagaan kapitalis yang apa istilah saya selalu sebut ni, perniagaan menggunakan agama ni secara kapitalis. Sebab dia jadikan Quran ni sebagai harta dagangan dia. Saya beli air ni 80 sen. Tapi bila saya dah baca 30 juzuk, jadi berapa ringgit dah ni? Dia akan naik sampai RM10, RM20. Sebab apa? 30 juzuk. Kan? Lebih baik tuan-tuan baca ayat Quran dekat sungai tu. Contohlah, ini kalau bahasa kasarnya macam tu kan. Tapi nak kita sama-sama berfikir. Kan? Baik tuan-tuan minum air kolam masjid tu hari-hari kena dengar azan. Contohlah. Kan? Bacaan Quran dan sebagainya. Baik macam tu. Itu yang saya nak sampai kepada tuan-tuan. Supaya kita tak mudah ditipu dengan syaitan dan tak mudah ditipu oleh manusia yang ambil kesempatan. Okey? Sebab Quran ni dia mesti dibaca, dia mesti difahami dan juga dia mesti diamalkan. Barulah dia akan menjadi penawar kepada kita semua. Sebab itu kita akan persoalkan, kenapa Quran turunnya di Madinah, di Mekah, Quran ni dibaca di Mesir, kenapa semua negara ni tak maju? Bergaduhnya, berpecahnya, kenapa? Sebab dia hanya dijadikan hiasan, tak dibaca dan tak diamalkan. Kan ada istilah sebut Quran diturunkan di Mekah, di Saudi lah, dicetak pun di Saudi, sekarang Malaysia pun cetak, dibaca di Mesir. Mesir sangat alim bila bilang kiraan ni sangat hebat, tapi diamalkan di Jepun. Kenapa? Yang ni benda yang kita kena soal diri kita sendirilah, dari sudut keluarga kita sendiri pun. Banyak tak apa yang kita buat dalam keluarga kita berpandukan kepada apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Banyak ayat-ayat yang telah kita amalkan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ini sikit sebanyak yang kita boleh fahami daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Saya mohon maaf kalau ada keterlanjuran, terlepas cakap dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampuni saya dan moga-moga ada manfaat daripada majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Macam mana? Oh ya, dia tak malas hari tu. Saya mesej dia.